Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cik, saya Puan bin Salman, pelajar Mhm. OUM. Ingin Mhm. bertemu bual cik lah berkenaan dengan tajuk assignment saya, industri dan organisasi. Okey, Okay. sebelum tu saya nak minta um, cik perkenalkan diri cik dulu boleh? Boleh? Okey. Nama saya Nur Natasha binti Naruddin. Okey. Sekarang saya berumur 25 tahun dan bekerja di sebuah syarikat kejuruteraan based di Singapura, Okey. iaitu Robiji. Okey, itu sajalah. Hmm. Okey. Saya nak tanya ada 3 soalan. Mhm. Tiga soalan dah. Tapi yang bawah dia ada rakan-rakan lagi lah. Okey, yang pertama Okey. yang saya nak tanya pasal tahap kepuasan kerja. Okey. Kedua, faktor kepuasan kerja. Okey. Dan ketiga, faktor ketidakpuasan kerja. Okey. Okey, di bawah tahap kepuasan kerja ni saya nak tanya Mhm. ada 6 soalan. Mhm. Okey, soalan pertama saya tanya apakah pandangan cik terhadap pekerjaan cik secara keseluruhan? Okey. Secara keseluruhan, saya rasa saya berpuas hatilah dengan pekerjaan saya sekarang, di mana saya berpuas hati dari segi skop kerja yang diberikan, Ya. dan saya rasa ruang pekerjaan yang kondusif disediakan di syarikat, seperti adanya pantry macam biasalah, kemudian adanya surau yang selesa. Hmm. Kemudian saya suka dengan sikap rakan sekerja yang sangat membantu. Hmm. Itu sajalah. Okey, okey. Soalan kedua, apakah Mm-mm. pandangan cik terhadap pengurusan pekerjaan syarikat cik secara keseluruhan? Okey. Secara keseluruhan saya rasa pengurusan syarikat sangat baik. So sepanjang apa yang saya perhatikan, pihak syarikat ni sangat menjaga kebajikan para pekerja lah. Contohnya semasa PKP hari itu pun even terdapat projek yang terpaksa berhenti Hmm. dan kami sendiri pun ada yang tak ada kerja pun time tu. Hmm. Tapi gaji kami tidak dipotong. Oh. So dalam sebulan tu kami dapat gaji yang penuh macam tu. Okey. Okey, soalan ketiga, adakah syarikat atau tempat kerja cik mengamalkan budaya kerja yang sihat dan seimbang? Okey. So, saya rasa pihak syarikat mengamalkan budaya kerja yang sihat lah. Di mana sebenarnya syarikat kami ni para pekerja mostly adalah berbangsa Cina. Iaitu hampir 90% lah pekerja dekat syarikat tu adalah berbangsa Cina. Tapi pihak syarikat saya nampak tak mengamalkan sikap rasis lah. Semua pekerja dilayan sama rata. Okey, okey. Soalan keempat, berikan pendapat cik atau pandangan mengenai kebajikan pekerja cik. Pekerja di tempat kerja cik lah. Okey. So, macam apa yang saya cakap tadi lah, semasa PKP, gaji tidak dipotong. Selain itu, semasa PKP juga, sumbangan diberikanlah kepada pekerja yang macam kurang mampu. Itulah yang saya nampak. Okey, soalan kelima, ceritakan secara ringkas rutin pekerjaan cik setiap hari di tempat kerja. Rutin pekerjaan. Rutin pekerjaan saya di tempat kerja, sebenarnya saya ni kerja hanyalah untuk bertanggungjawab sebagai buat report. Saya ni reporting engineer dekat saya punya company. Okey. So bidang tugas saya adalah untuk buat report bagi projek yang diberikan kepada saya lah. Contohnya, jadinya setiap hari saya akan datang ke kerja, buka laptop, key in data, lepas key in data, buat report, after that akan hantar ke engineer untuk dapat approval and then send out to client. Macam tu saja. Okey, okey. Okey, soalan keenam bagaimanakah layanan majikan terhadap pekerja di tempat kerja cik? Okey. Dari segi layanan majikan terhadap pekerja pula, saya rasa sangat baik. Mereka sangat membantu para pekerja, di mana para atasan ni saya lihat dia bersedia untuk mendengar pendapat dan pandangan daripada pekerja-pekerja dia.
Di mana dia tak rasa dia seorang saja yang betul. Dia juga nak dengar pendapat daripada pekerja dia yang lain. Okey. Okey, yang kedua faktor kepuasan kerja. Okey. Ada 4 soalan. Okey. Okey, soalan pertama, berapa lamakah Cik sudah bekerja di tempat kerja Cik sekarang ni? Itu saya soalan. Ya. Okey. Sekarang ni saya sudah bekerja selama 6 bulan lah di tempat kerja sekarang. Okey. Secara keseluruhan, saya senang bekerja di sini, di mana persekitaran kerja dia sangat baik. Di mana saya berpuas hatilah dengan persekitaran kerja dia yang sihat. Di mana semua orang bantu, semua orang bagi kerja sama. Dan itu selesa lah bagi saya. Okey, soalan kedua, apakah faktor yang mendorong Cik bertahan lama dan dengan pekerjaan sekarang? Jelaskan. Okey. Saya rasa faktor utama yang mendorong saya bertahan lama di tempat sekarang ni, yang pertama adalah waktu kerja dia yang fleksibel. Di mana walaupun kami diberikan waktu kerja iaitu office hour 9 sampai pukul 6, tapi jika saya buat report pukul 9, and then saya akan habis report cepat. Contohnya pukul 3 saya dah habis report hari tu. Jadinya pukul 3 saya dah habis kerja sebenarnya. And then lepas pukul 3 tu tak akan ada siapa yang akan kacau masa lapang saya tu. Itu yang saya suka dengan kerja saya sekarang. Okey. Dan yang kedua pula, saya rasa sebab tak ada tekanan dalam kerja. Contohnya bukanlah, memang saya rasa setiap kerja tu ada tekanan dia sendiri, tapi tekanan tu kurang. Contohnya macam walaupun projek saya ni satu hari contohnya saya perlu untuk siapkan 23 report. Tapi contohnya macam saya bekerja dengan engineer kan. So engineer tu tak akan desak saya untuk siapkan report tu cepat-cepat. Sebab saya sendiri tahu kerja saya akan siapkan sebelum pukul 6. Jadi memang saya akan siapkan pukul 6 tanpa perlu didesak oleh sesiapa. Saya rasa macam tu. Itu yang saya suka. Okey. Okay, soalan ketiga, bagaimanakah Cik sesuaikan diri dengan pekerjaan dan tempat kerja sekarang? Okey. Yang pertama, apa yang saya buat adalah saya cuba untuk bergaul dengan semua orang. Jadinya bila kita datang dekat tempat baru, kita kena cubalah untuk bergaul dengan semua orang walaupun mereka tu bangsa berbeza ke, agama berbeza ke, kita cuba untuk adapt dengan dekat tempat tu. Dan macam mana pula saya cuba untuk menyesuaikan diri dengan kerja saya sekarang adalah saya cubalah belajar benda baru. Lama-lama kita akan pandai lah buat kerja tu. Bukan je kita masuk kerja, kita terus pandai. Dia tu takes time. Macam tu. Okey, soalan keempat. Ceritakan secara ringkas pengalaman pekerjaan sekarang dengan yang sebelumnya. Okey. Saya rasa pekerjaan sekarang adalah jauh lebih baik daripada pekerjaan yang dulu. Kenapa saya cakap macam ni adalah sebab yang pertama dari segi rakan sekerja. Kalau dulu di tempat kerja lama, rakan sekerja saya kurang berikan kerjasama lah, di mana kadang-kadang mereka bersikap pentingkan diri sendiri, di mana kalau macam kita orang baru, contoh kita kena bagi arahan dekat orang yang lama. Tapi dia tak boleh nak terima apa yang kita cakap. Macam tu. Kemudian majikannya pula dia macam mana dia sukar untuk terima pandangan daripada pekerja dia. Bila dia kata dia majikan, dia orang atas, dia tak akan dengar orang-orang bawah ni. Dia nak semua orang dengar je tak dia. Dia je betul macam tu. Itu yang saya tak selesa lah untuk bekerja dengan dia macam tu. Okey. Okey, yang bab ketiga ni faktor ketidakpuasan kerja. Okey. Ada 4 soalan. Soalan pertama, mengapakah Cik berhenti dengan pekerjaan yang sebelumnya? Jelaskan. Okey. Sebab pertama kenapa saya berhenti di tempat kerja yang lama adalah persekitaran kerja dia yang tidak sihat. Macam apa yang saya katakan tadi, rakan sekerja yang tidak berikan kerjasama, bukan yang tidak menjaga kebajikan pekerja. Itu menyebabkan saya berhenti di tempat yang lama lah. Di mana saya perlukan persekitaran kerja yang dapat buatkan saya selesa untuk bekerja. Okey. Soalan kedua, adakah terdapat ketidakpuasan hati Cik terhadap pekerjaan sekarang? Mengapa? Okey. So far saya rasa saya berpuas hati dengan pekerjaan sekarang. Tidak terdapat apa-apa sebarang ketidakpuasaan dalam pekerjaan saya sekarang. Sebab saya pun baru 6 bulan bekerja. So far okey saja.
Okey. Soalan ketiga, pada pendapat Cik, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan di tempat kerja sekarang? Okey. Okey, walaupun saya rasa saya berpuas hati, tapi kalau ada penambahbaikan yang mungkin syarikat boleh lakukan adalah mungkin syarikat boleh cuba untuk tidak mengganggu waktu rehat kerja. Contohnya, jika saya apply cuti on that day, saya majikan tidak akan cari saya untuk buat report ataupun untuk submit report pada masa itu. Saya harap majikan ataupun syarikat perlulah cari seorang lagi pekerja yang boleh backup ambil tugas saya untuk gantikan saya sekiranya saya cuti. Macam tu. Itu saja. Okey. Dan soalan terakhir, pada pendapat Cik, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya ketidakpuas hati dalam pekerjaan? Okey. Faktor yang saya rasa menyebabkan ketidakpuashatian dalam pekerjaan yang pertama adalah bila majikan tidak memainkan peranannya dengan baik. Di mana majikan hanya mahu mendesak tapi tidak mahu mendalami ataupun memahami. Inilah di mana dia tak nak mendengar pendapat dari pekerja dia. Yang kedua adalah saya rasa disebabkan oleh skop kerja yang tidak jelas. Di mana kalau seseorang itu ditugaskan untuk menjadi kerani, iaitu menguruskan syarikat, maksudnya dia akan menguruskan kerja-kerja di syarikat sahaja. Bukan menguruskan kerja-kerja berkaitan dengan peribadi. Okey. Okey. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Cik lah. Atas perbualan ni. Saya harap kita dapat berjumpa di masa akan datang. Okey. Assalamualaikum. Salam.